Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan membentangkan tentang tahap penguasaan kosakata bahasa Arab di sekolah menengah, strategi, cabaran dan cadangan. Yang mana ini merupakan tugasan 3 secara berkumpulan untuk kursus isu-isu pendidikan bahasa Arab. Dan saya bersama dengan ahli kumpulan saya, Nur Amalin Aisyah Nazri. Namun beliau telah pun membuat pembentangan pada hari yang diminta oleh Dr. Harun, manakala saya pada ketika itu ada urusan yang tidak dapat dielakkan. Pada awalnya kami telah merancang untuk membuat pembentangan bersama, tapi tiba saat untuk membuat pembentangan tu saya ada urusan yang tidak dapat dielakkan. Jadi saya mengambil inisiatif untuk membuat rakaman pembentangan daripada saya pula, ditujukan khas kepada Dr. Harun bagi memenuhi tugasan berkumpulan ni yang memerlukan pembentangan lah. Okey, jadi pertama sekali mengenai pengenalan tentang tajuk yang kami pilih ni lah. Matlamat umum dalam bahasa Arab berfokus kepada 4 kemahiran lah yang memang tak asing lagi bagi setiap individu yang mempelajari bahasa, yang mana kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Namun fokus utama dalam pembelajaran ini adalah penguasaan kosakata dalam kalangan pelajar lah. Dan kajian ini akan meneroka berkaitan cara PDPC bahasa Arab yang berlaku di sekolah, strategi guru dalam aplikasikan kosakata, dan kajian ini juga adalah cubaan untuk mengkaji tentang beberapa masalah atau cabaran yang dihadapi oleh murid ketika pengajaran berkaitan dengan kosakata dilaksanakan di sekolah. Dan kajian ini juga mencadangkan beberapa cadangan penyelesaian kepada masalah penguasaan murid dalam mengayakan kosakata bahasa Arab. Jadi dapatan kajian yang pertama yang diperolehi daripada sahabat saya, Nur Armalin, yang mana beliau telah menemu bual Ustazah Saadah binti Ibrahim ni, yang merupakan bekas pelajar di UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris Shah, dan memiliki ijazah sarjana muda pendidikan bahasa Arab lah. Dan guru ini adalah guru pendidikan bahasa Arab dan berpengalaman selama 20 tahun. Beliau bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Bangi. Dan cara serta strategi pengajaran yang diguna pakai oleh ustazah yang telah ditemu bual oleh sahabat saya, Nur Amalin Aisyah ni, yang mana beliau menggunakan pembelajaran ICT seperti CD, speaker, slide dan sebagainya. Dan pembelajaran guru dan murid mesti menggunakan lughatul fasli. Jadi guru Saadah, Ustazah Saadah ni tadi, dia menggunakan lughatul fasli ketika sesi pembelajarannya. Dan seterusnya syarahan guru juga menggunakan bahasa Arab. Jadi guru tidak menggunakan bahasa Melayu lah dalam kelasnya. Ustazah Saadah ni menggunakan bahasa Arab. Dan beliau juga menggunakan kaedah pendekatan hafazan mufradat, yang mana pelajar dibahagikan kepada kumpulan secara berpasangan, kemudian disediakan borang target ikut aras, kemudian tasmek sama sendiri dan tasmek dengan guru pada akhir pengajaran. Dan guru menggunakan teknik syarahan dan pembentangan pelajar. Dan terdapat juga sesi soal jawab dalam PDP Ustazah Saadah ni lah. Dan cara pengajaran untuk menarik perhatian pelajar, BBM masih diteruskan. Ustazah Saadah masih menggunakan BBM semuanya bergantung pada masa jugalah. Dan dia memperbanyakkan kuis, beri ganjaran supaya murid bersemangat setiap kali ditanya. Ustazah Saadah juga membawa masuk gadget yang diperlukan seperti speaker untuk kegunaan kemahiran mendengar, dan pengajaran di luar bilik darjah supaya murid tidak mudah bosan. Jadi sesekali Ustazah Saadah mengajar di luar bilik darjah bagi mengelakkan pelajarnya mudah bosan. Okey,
pandangan tentang mufradat yang Ustazah Saadah pendapatnya lah, maksudnya Ustazah Saadah maklumkan, mufradat ni adalah kosakata bahasa Arab lah, itu yang dia faham. Yang mengikut pendapatnya, dan merupakan sesuatu yang penting lah untuk murid dalam menguasai dan mengingati bahasa Arab ni, menguasai dan mengingati mufradat lah, sebab dia asas dalam bahasa Arab. Dan cara Ustazah Saadah memperbanyakkan mufradat dalam kalangan murid dia, sehari dia menetapkan paling kurang 20 mufradat kena hafal, dan perlu tasmik dengan kawan. Kemudian tulis dalam buku nota kecil 5 kali setiap mufradat yang telah pun pelajar tersebut hafal. Seterusnya, Ustazah Saadah menilai murid dia dalam mengingati mufradat tu dengan memberi lembaran kerja. Lepas tu murid dia perlu ditasmik. Dia akan tasmik murid dia lah. Dan juga selain tu dia nilai dengan kuis. Dan kepentingan murid dalam memperkukuhkan kosakata mengikut pandangan Ustazah Saadah, murid akan mudah bina ayat dan tulis esei bahasa Arab. Jadi kalau pengukuhan kosakata dalam kalangan murid tu tinggi, jadi lebih mudah murid tersebut untuk bina ayat dan tulis esei bahasa Arab. Seterusnya, memperbanyakkan kosakata untuk berkomunikasi dalam bahasa Arab. Jadi bila dah kukuh kosakatanya, banyak kosakatanya, mudahlah murid tersebut untuk berkomunikasi dalam bahasa Arab. Okey, jadi cara dia memperkukuhkan kosakata bahasa Arab dalam kalangan muridnya, Ustazah Saadah menggunakan soal jawab, teknik soal jawab dengan murid setiap kali sebelum bermulanya PDP. Lepas tu murid beliau akan berlumba-lumba lah untuk menghafal supaya tidak akan didenda, sebab Ustazah Saadah ni juga mengenakan denda jika pelajar tidak dapat mengingat kosakata tersebut. Dan guru meminta murid menulis ayat jumlah menggunakan kosakata yang dihafal tu. Jadi melalui kosakata yang telah dihafal, Ustazah Saadah meminta muridnya untuk menulis jumlah, iaitu ayat dalam bahasa Arab. Okey. Cabaran bagi Ustazah Saadah dalam pembelajaran kosakata bahasa Arab dekat sekolah, dia menghadapi kesukaran, dia menghadapi permasalahan untuk menarik minat murid dalam menghafal, dan dia juga berdepan dengan masalah murid yang tidak tahu menggunakan kamus apabila disuruh mencari kosakata tertentu. Itu masalah dia lah. Okay, seterusnya, ini adalah hasil temu bual saya yang saya dapati. Yang tadi yang saya terangkan tu adalah daripada hasil temu bual oleh sahabat saya, Nur Amalin Aisyah. Jadi untuk dapatan yang saya terima melalui temu bual adalah daripada Ustazah Noliana Mat Amin. Beliau merupakan bekas pelajar ataupun alumni pelajar USIM, Universiti Sains Islam Malaysia, dan dia mempunyai ijazah sarjana muda bahasa Arab dan komunikasi, dan beliau telah mempunyai pengalaman selama 8 tahun dalam bidang bahasa Arab lah, sebagai guru bahasa Arab, dan beliau kini bertugas di Sekolah Menengah Agama Al-Khairiyah Mersing. Dia kira SABK lah kalau macam tadi, Sekolah Menengah Kebahasaan kan. Okey. Jadi ni SMA. So ada beza lah. Okey. Jadi yang saya dapati cara dan strategi pengajaran Ustazah Noliana ni pula, dia ialah menggunakan pembelajaran dan kaedah menghafal mufradat. So sama juga gaya macam Ustazah Saadah tadi. Dan aktiviti dalam kumpulan atau berpasangan untuk sesi tasmik, dia menggunakan aktiviti seperti inilah, dan dia mewajibkan hafal mufradat yang ditentukan oleh guru sebelum bermula kelas. So dia akan tentukan mufradat mana yang perlu dihafal dan wajib murid tu menghafaznya. Dan sama juga macam Ustazah Saadah tadi, denda diberikan jika tidak berjaya menghafaz. Seterusnya, Ustazah Liana menggunakan buku Al-Asriya. Buku Al-Asriya ni mengandungi vocabulary, mufradat untuk skor ni lah, penulisan dalam SPM lah. So sebab dia ajar kelas SPM, so dia fokus kepada cara untuk mengarang karangan dalam
dalam soalan SPM tu lah. Okey, jadi pandangan beliau terhadap mufradat. Okey, Ustazah Noliana kata penguasaan mufradat tu sangatlah penting sebab sangat membantu murid-muridnya untuk membina ayat dan esei ketika menjawab soalan SPM. Dan soalan-soalan dalam peperiksaan SPM tu juga adalah terdiri daripada mufradat yang ada kat dalam buku teks. Itulah sebabnya dia menggunakan kaedah menghafal ni, menghafal mufradat dalam buku teks ni lah. Dan cadangan dia untuk mengatasi cabaran dalam mengukuhkan kosakata dalam kalangan muridnya, dia menggunakan teknik yang menarik lah dalam PNP yang menjurus kepada pengukuhan kosakata tanpa menghafal. Okey, ini adalah cadangan kami lah. Cadangan kami untuk mengatasi cabaran dalam membukukan kosakata dalam kalangan murid. Guru perlulah menggunakan teknik yang menarik dalam PNP yang menjurus kepada pengukuhan kosakata tanpa kaedah menghafal. Tu yang sebenarnya yang saya tercecer tu. Okey. Kemudian guru perlulah membiasakan penggunaan kamus yang kerap dalam kalangan murid bagi aktiviti atau tugasan yang dilakukan. Jadi kena biasakan menggunakan kamus supaya tiada isu ataupun permasalahan bila kita suruh belajar buka kamus, mereka tak pandai dan tidak tahu menggunakannya. Itu antara cadangan lah untuk mengatasi cabaran yang kami nampak dalam dapatan hasil temu bual kami ni untuk memperkukuhkan kosakata dalam kalangan murid. Jadi kesimpulannya di sini, guru perlu memainkan peranan penting dalam mempertingkatkan pengukuhan kosakata dalam kalangan murid. Agihan penguasaan kosakata mengikut jenisnya lebih memudahkan guru dalam usaha mengukuhkan kosakata murid. So perlu agihkan kosakata tersebut mengikut jenisnya supaya lebih memudahkan guru untuk memperkukuhkan kosakata tersebut dalam kalangan murid. Dan guru juga perlu mengutamakan pergerakan murid sendiri, bukan hanya semata mata guru yang memberi. Jadi pelajar tidak boleh sentiasa mengharapkan pemberian maklumat ataupun info daripada guru. Maksudnya pelajar perlu juga berusaha sendiri untuk mengayakan kosakata dalam diri mereka. Dan penggunaan kamus yang kerap dalam kalangan murid ini yang saya telah nyatakan tadilah antara cadangan kami. Penggunaan kamus yang kerap. Selain daripada teknik menghafal tu, mungkin dengan penggunaan kamus yang kerap juga dapat membantu belajar secara tidak langsung mengingat tanpa perlu menghafal lah kosakata tersebut. Dan perlu wujudkan juga bi'ah lughawiyah antara murid. So, bilalah murid dapat menguasai kosakata tersebut, kita wujudkan bi'ah sesama mereka supaya mereka lebih seronok, rasa lebih seronok dan rasa lebih berminat untuk belajar bahasa Arab sebab telah dapat dan mampu menguasai kosakata dengan baik. Jadi, sekian sahaja daripada saya untuk kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.